Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada MCW kerana telah memberi penghormatan kepada saya untuk menjadi penceramah yang terakhir untuk program seminar online peningkatan aktivis masyarakat anjuran MCW dan IIM. Pada hari ini saya akan bercakap mengenai kelestarian masa depan melahirkan generasi baru yang berintegriti tinggi. Pembentangan saya pada hari ini akan berfokus kepada 3 topik utama, iaitu kepentingan integriti dalam mencapai pembangunan lestari, perbandingan senario semasa mengenai kelestarian masa depan dan tanggungjawab untuk mencapai kelestarian masa depan. Apakah yang perlu kita buat sekarang untuk memastikan generasi akan datang dapat hidup dengan sempurna? Adakah apa yang kita buat sekarang ini memberi kesan yang positif atau kesan yang negatif kepada generasi akan datang? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa hadapan generasi baru bergantung kepada tindakan kita pada hari ini. Seperti dalam firman Allah bermaksud, janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Apa itu pembangunan lestari? Atau dalam bahasa Inggerisnya, sustainable development. Pembangunan lestari adalah melaksanakan pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi masa hadapan untuk memenuhi keperluan mereka. Dan 3 tunggak utama pembangunan lestari adalah daya maju ekonomi, perlindungan alam sekitar dan equity sosial. Semua tahu bahawa negara-negara dengan tahap rasuah yang tinggi tidak dapat maju pada tahap ekonomi. Rasuah akan membawa kepada pembahagian kekayaan yang tidak sekata. Rasuah akan membawa kepada penderitaan kepada masyarakat. Sumber yang diperuntukkan secara tidak efisien dan banyak projek-projek yang gagal atau terbengkalai, kualiti pendidikan dan kesihatan akan terjejas, akan menjadi amat rendah. Marilah kita melihat perbandingan beberapa negara dari segi laporan kaji selidik berkaitan dengan ekonomi, kebahagiaan rakyatnya dan juga indeks persepsi rasuahnya. Saya mulakan dengan Denmark, di mana Denmark adalah antara negara yang terbaik dari segi ketiga-tiga ekonomi, kebahagiaan rakyatnya dan juga indeks persepsi rasuah. Pada tahun 2018, dari segi kajian laporan Ease of Doing Business yang dijalankan oleh World Bank, Denmark duduk di tangga yang pertama daripada 190 negara. Dari segi World Happiness rakyatnya, 2019 yang dijalankan oleh United Nations, Denmark duduk di tangga yang kedua daripada 156, dan dari segi Corruption Perception Index 2019 yang dijalankan oleh Transparency International, Denmark duduk di tangga yang pertama daripada 180 negara. Jadi di sini kita boleh lihat kesinambungan antara ekonomi, kebahagiaan rakyatnya dan juga tahap rasuahnya. Sekiranya tahap rasuahnya rendah, negara itu akan maju daripada segi ekonomi dan rakyatnya juga akan bahagia. Kita lihat negara kedua iaitu New Zealand, di mana dari segi Ease of Doing Business pada tahun 2018 adalah di tangga yang kedua daripada 190. Dari segi World Happiness Report 2019,
dia duduk di tangga yang ke-8 daripada 156 negara. Dan daripada Corruption Perception Index 2019, New Zealand duduk di tangga yang kedua daripada 180 negara. Ini juga menunjukkan kesinambungan yang sama berkaitan antara ekonomi, kebahagiaan rakyatnya dan juga tahap rasuahnya. Kita lihat negara yang ketiga iaitu Somalia. Dari segi ease of doing business, Somalia jatuh di tangga yang terakhir iaitu 190 daripada 190 negara. Dari segi World Happiness Report, dia duduk di tangga 112 daripada 156 negara. Dari segi Corruption Perception Index-nya juga, dia jatuh ke tangga yang terakhir iaitu 180 daripada 160. Dan jelas sekali kesinambungan antara ketiga ni adalah sama. There is a same relationship. Bagaimana pula dengan Malaysia? Malaysia daripada segi ease of doing business pada tahun 2019, kita duduk di tangga yang ke-12 daripada 190. Ini amat memberangsangkan. Ini adalah kajian yang dilakukan pada tahun 2019. Untuk World Happiness Report, kita duduk di tangga yang ke-80 pada tahun 2019. Dan untuk Corruption Perception Index pula, kita duduk di tangga yang ke-51 daripada 180 negara. Mari saya akan bandingkan sedikit dengan tahun sebelumnya. Untuk ease of doing business, tahun sebelumnya iaitu tahun 2018, kita duduk di tangga yang ke-24. Bermakna pada tahun 2019 kita telah naik 12 anak tangga kepada nombor 12. Jadi ini adalah satu kemajuan yang baik dan diharap Malaysia dapat meneruskan lagi untuk menaikkan anak tangga kita hingga kita dapat capai menjadi negara setanding dengan New Zealand dan juga Denmark. Ini adalah tidak mustahil. Untuk World Happiness, ini adalah satu penurunan di sini, di mana pada tahun 2018 kita duduk di tangga yang ke-35 dari segi kebahagiaan rakyat. Pada 2019 dia turun kepada tangga yang ke-80. Ada banyak analisa yang perlu kita buat di sini dan kita perlu mengkajinya di mana kesilapan-kesilapan yang kita telah buat, dan insya-Allah dengan inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan, kita dapat meningkatkan pada tahun 2020. InsyaAllah diharap kita akan naikkan lagi World Happiness Report untuk Malaysia untuk menjadi lebih baik. Dari segi Corruption Perception Index pada tahun 2018, kita duduk di tangga yang ke-61. Tetapi pada tahun 2019, kita telah naik 10 anak tangga ke nombor 51 daripada 180. Ini adalah satu perkara yang agak memberangsangkan juga. Mungkin dengan inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh kerajaan. Jadi kita amat-amat berharap yang kerajaan dan juga rakyat kita akan berterusan dengan usaha-usaha dan inisiatif-inisiatif yang dijalankan untuk kita naik lagi ke anak tangga yang lebih tinggi supaya kita dapat menjadi negara-negara seperti Denmark dan New Zealand. Sekarang saya akan sentuh sedikit mengenai komitmen dan usaha kerajaan Malaysia dalam menyokong untuk pencapaian Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh United Nations. Seperti mana yang kita sedia maklum, terdapat 17 Sustainable Development Goals yang perlu kita capai by the year 2030. Goal yang pertama ialah no poverty, tiada kemiskinan. Goal kedua ialah zero hunger, tiada kelaparan. Goal ketiga ialah good health and well-being. Goal keempat, quality education. Goal kelima, gender equality. Goal keenam, clean water and sanitation. Goal ketujuh, affordable and clean energy. Goal ke-8, decent work and economic growth. Goal ke-9, industry, innovation and infrastructure.
Goal ke-10, reduce inequality. Goal ke-11, sustainable cities and communities. Goal ke-12, responsible consumption and production. Goal ke-13, climate action. Goal ke-14, life below water. Goal ke-15, life on land. Goal ke-16, peace and justice strong institution. Dan goal yang terakhir, partnerships to achieve the goal. Jadi, mari kita lihat goal yang ke-16 yang berkaitan peace and justice and strong institution. Terdapat 12 sasaran yang akan dicapai menjelang 2030 dan saya akan fokus kepada sasaran nombor 5 iaitu mengurangkan sebahagian besar segala bentuk rasuah di semua negara menjelang 2030. Jadi, apakah kerajaan Malaysia telah buat untuk menyokong goal nombor 16 ini? Pada 29 bulan Januari 2019, kerajaan telah melancarkan satu pelan anti rasuah nasional iaitu NACP, iaitu satu pelan 5 tahun daripada 2019 hingga ke 2023. Visi NACP ini ialah ke arah negara yang bebas rasuah. Dan aspirasi NACP ialah untuk Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan kerana rasuahnya. Di dalam pelan ini, terdapat 115 inisiatif yang perlu dilaksanakan. Dan saya percaya sekiranya kesemua 115 inisiatif ni dapat kita jalankan, kita boleh menjadi negara yang setaraf dengan New Zealand ataupun Denmark. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya akan bercakap mengenai tanggungjawab untuk melahirkan generasi baru yang berintegriti tinggi. Tanggungjawab ini sebenarnya bermula daripada awal dan tanggungjawab ini adalah tanggungjawab ibu bapa. Didikan awal mengenai integriti bermula di rumah. Malahan sebelum mereka lahir lagi. Peranan ibu bapa adalah sangat-sangat penting. Pertamanya dalam memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak dan menerapkan nilai-nilai murni di dalam jiwa mereka. Tanpa ini adalah agak susah di kemudian hari apabila kita ingin menerapkan nilai-nilai murni. Keduanya, ibu bapa perlu memantau tingkah laku anak-anak mereka. Sekiranya anak-anak mereka membuat perkara yang salah, adalah menjadi kewajipan ibu bapa untuk menegur. Ibu bapa perlu menggunakan carrot and stick. Sekiranya mereka membuat perkara yang baik, kita perlu memuji mereka. Ibu bapa juga perlu menjadi role model kepada anak-anak mereka. Jadi, ibu bapa adalah individu yang sangat penting untuk melahirkan generasi yang baru yang berintegriti tinggi. Kita selalu menyalahkan guru-guru di sekolah kerana tidak mendidik anak-anak kita dan anak-anak kita tidak menjadi orang yang sepatutnya. Tapi sebenarnya tanggungjawab utama terletak di bahu kita semua sebagai ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila anak-anak kita mula membesar, terdapat individu-individu lain yang akan mempengaruhi anak-anak kita dari segi nilai dan akhlak mereka dan juga prinsip-prinsip mereka. Pertamanya ialah guru-guru. Guru-guru berperanan mendidik anak-anak melalui sesi pembelajaran di sekolah. Mereka adalah role model kepada anak-anak kita semasa mereka belajar di sekolah. Jadi adalah penting untuk guru-guru ini memberikan dan menerapkan nilai-nilai murni dan mengajar mereka prinsip-prinsip dan akhlak yang baik. Keduanya rakan-rakan. Rakan-rakan amat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan akhlak anak-anak kita kerana mereka sering
dijadikan rujukan kepada anak-anak kita. Oleh itu adalah amat penting untuk ibu bapa memantau rakan-rakan anak-anak kita. Ketiganya ialah masyarakat setempat. Masyarakat setempat memainkan peranan yang penting untuk mengajar anak-anak kita untuk hidup bersama secara harmoni walaupun berlainan agama atau bangsa. Sekarang saya akan pergi apabila mereka besar, mereka akan mula bekerja. Di sini peranan organisasi pula adalah penting, di mana pertamanya ialah pengurusan atasan organisasi. Pengurusan atasan organisasi perlu memastikan organisasi tersebut melaksanakan inisiatif anti rasuah untuk mengelakkan rasuah dalam organisasi. Pengurusan atasan perlu memastikan a good work culture yang berintegriti telah diterapkan. Perlu mengamalkan sistem pengurusan yang efisien dan lain-lain. Kemudian kita pergi kepada badan bukan kerajaan, NGOs, yang menjadi ejen untuk menyebar luas mesej integriti dan anti rasuah kepada masyarakat. Dan akhir sekali, pentadbiran negara untuk menyediakan polisi-polisi dan dasar dan melaksanakan inisiatif pengukuhan integriti dan pencegahan rasuah secara menyeluruh melalui mekanisme berstruktur dalam sektor awam dan juga sektor swasta. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk kesimpulan, pertama, sebagai manusia, kita perlu berpegang kepada pembangunan lestari demi masa depan generasi akan datang. Keduanya, kita perlu menerapkan prinsip dan nilai-nilai murni dalam jiwa generasi baru sejak mereka kecil lagi. Tanggungjawab bermula dari ibu bapa kepada guru-guru, rakan-rakan, masyarakat setempat hingga ke pengurusan tertinggi organisasi di mana mereka bekerja, NGO dan juga pihak pentadbiran negara. Ketiganya adalah penting untuk kita penuhkan ilmu di dada. Kerana apabila kita mempunyai banyak ilmu, kita dapat membuat penilaian yang berkesan. Apa yang betul dan apa yang salah. Dan akhir sekali, marilah kita sama-sama menjadi role model yang baik untuk generasi akan datang atau generasi baru supaya mereka dapat melihat contoh individu yang betul-betul berintegriti tinggi. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.